kembali semula. Anda pasti telah melihat tadi pertunjukan yang dibuat oleh Majlis Perwakilan Komando Kesatria. Kemas kan? Kemas, segak dan penuh tertib. Pertunjukan yang mereka buat tadi menggambarkan mereka telah menerima latihan yang baik dalam persembahkan kawat kaki. Okey, bila sebut tentang kawat kaki, mungkin di zaman sekolah dulu anda cuma tahu belajar kawat kaki dan sebagainya. Tapi tahu tak anda, kawat kaki sebenarnya ada punya makna yang tersendiri ataupun telah didefinisikan secara tersendiri. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kawat kaki telah didefinisikan sebagai perbaisan anggota pasukan seragam, terutamanya tentera dan polis, yang melibatkan pergerakan kaki, tangan dan badan secara serentak. Okey, menurut Cambridge Dictionary, telah didefinisikan sebagai to walk with regular steps and keeping the body stiff, usually in a formal group of people who are walking in the same way. Oxford Dictionary pula telah mendefinisikan sebagai walk in a military manners with a regular measure trait. Okey. Dan mungkin juga anda semua tertanya-tanya, macam mana kawat kaki ni boleh bermula? Macam mana manusia ni boleh memperkenalkan kawat kaki? Okey, untuk maklumat anda boleh rujuk di buku Derap Kesatria ni. Okey, dalam ni telah dinyatakan secara teliti tentang bagaimana kawat kaki itu telah diperkenalkan. Okey, secara ringkasnya lah. Okey, secara ringkasnya, kawat kaki ni telah diperkenalkan, dipercayai oleh para pekaji sejarah, telah diperkenalkan oleh tentera Rom. Okey, dalam organisasi ketenteraan mereka, di mana kawat kaki ni telah dijadikan sebagai strategi mereka ketika berperang. Okey, di mana strategi mereka bila musuh melihat pergerakan yang teratur, sistematik dan sebagainya, dia akan menimbulkan satu gerun pada musuh mereka. Kan? Musuh mereka akan bertanya, akan berkata-kata, wah, mereka sedang berhadapan dengan angkatan tentera yang hebat, yang penuh disiplin dan sebagainya. Itulah pertama kali dikatakan kawat kaki telah diperkenalkan. Okey. Kawat kaki, seperti maklumat anda, bukan saja tentera dan polis saja telah menggunakannya, tetapi semua badan beruniform. Tak kira lah APM, bomber, immigration, custom, majlis daerah dan sebagainya. Semua badan beruniform telah menggunakan kawat kaki dalam latihan mereka. Mesti ada sebab, bukan? Mesti ada sebabnya. Kita akan tengok sebabnya kemudian nanti. Okey, sebagai rentetan daripada tadi, sejarah juga, kawat kaki di negara kita ni telah diperkenalkan, okey, semasa zaman penjajahan British. Okey, semasa zaman penjajahan British. Itu di era moden. Tetapi sebelum tu sebenarnya, kawat kaki dikatakan telah mula diperkenalkan oleh tentera Portugis ketika penjajahan yang pertama ke atas negara kita. Okey, setelah mereka ni berjaya memenangi pertempuran, setelah berjaya mengalahkan pahlawan-pahlawan Melaka secara tipu muslihat, mereka menang pun secara tipu muslihat, semua tahu kan? Jadi mereka telah, apa yang berlaku, mereka telah berarak masuk ke bandar Melaka dengan berkawat, ikut cara mereka yang tersendiri. Ketika itulah dikatakan kawat kaki mula-mula diperkenalkan di negara kita. Dan seterusnya, di zaman Belanda, di zaman Jepun, dan seterusnya di zaman British, kita telah didedahkan dengan kawat kaki oleh tentera-tentera negara penjajah tersebut. Tetapi semasa di zaman British, pihak British telah melatih rakyat negara kita dengan mengambil mereka dalam tentera British ataupun British Army, ataupun dalam organisasi polis. Mereka telah dilatih, diasuh dan sebagainya. Dan dengan itu, pertama kalilah kawat kaki telah meresap masuk ke dalam rakyat negara kita. Okey, ada baiknya. Apa yang British tinggalkan ni bukan saja diikuti oleh negara kita. Dan kawat kaki ni bukan saja kita saja buat. Semua negara di bawah Commonwealth, iaitu di bawah negara yang pernah dijajah oleh British, telah mengguna pakai kawat kaki yang hampir sama antara negara-negara ni. Kan? Jadi tak banyak perbezaan. Dan untuk maklumat anda juga, di dalam dunia ni sebenarnya ada berapa jenis kawat kaki. Yang paling terkenal adalah goose step. Goose step, nanti saya akan
bagi video untuk anda tengok selepas ni macam mana Gustav ni. Gustav ni yang jalan kaki tegak tu, hentak-hentak tu. Okey, diperkenalkan oleh tentera Jerman. Pertama kali telah diperkenalkan oleh tentera Hitler, Jerman zaman Nazi dulu. Dan akhirnya telah diikuti oleh negara Rusia. Kan? Rusia pula telah memperkenalkan Gustav ni ke semua negara-negara ni fahaman komunis. Dan akhirnya telah jadi terkenal jugalah di seluruh dunia. Okey, itu antara kawat kaki Gustav. Seterusnya American Army. American Army punya kawat kaki yang paling simple. Okey, paling simple. Jadi mereka berjalan ni tak perlu hentak-hentak kaki, tak perlu berlenggang sangat-sangat. Mereka perlu cuma lenggang sikit je, hentak kaki berjalan macam biasa saja. Itu American Army. Okey. Kita Malaysia adalah berdasarkan pada British Army, kan? Di mana pergerakan kita adalah ni gaya lenggang dan sebagainya adalah seperti British, kan? Itu yang diamalkan oleh Malaysia. Itu sekilas pendek katalah tentang kawat kaki, sejarah kawat kaki di negara kita. Okey. Seterusnya saya ingin bercerita tentang core curriculum. Okey. Siapa yang punya buku Darab Ksatria, sila rujuk muka surat 9, perkara 1.3. Okey, perkara 1.3 mana curriculum. Curriculum ni telah didefinisikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah, tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan. Okey, misalnya kegiatan dalam persatuan, kegiatan sukan dan lain-lain. Okey, sila take note tentang definisi kurikulum ni, mana telah definisikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Rujuk muka surat 9, perkara 1.3. Okey, saya rasa akan ada soalan kuis lepas ni tentang definisi kurikulum. Jadi berhati-hati, please take note. Okey, seterusnya kurikulum badan beruniform. Okey. Untuk maklumat anda, kurikulum ni ada banyak, ada pelbagai. Tapi hari ni kita skop pada anda itu kurikulum badan beruniform. Okey, sila rujuk 1.4 di buku Darab Ksatria ni, perkara 1.4 bertajuk kurikulum badan beruniform, di mana ia merupakan satu kumpulan terdiri daripada gabungan keahlian dan bunyi dasar-dasar tertentu untuk diikuti dan dipatuhi. Okey, badan beruniform di sekolah merupakan satu pasukan yang wajib disertai oleh murid-murid sekolah. Itu di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang menggalakkan pelibatan pelajar di dalam kurikulum badan beruniform bermula dari sekolah rendah, menengah dan juga di peringkat IPT. Okey. Mana ia telah diwartakan dalam waktu kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 yang turut menyatakan keperluan penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum badan beruniform. Okey, di Universiti Teknologi Mara, anda pelajar Universiti Teknologi Mara perlu diingatkan, kan, seperti ucapan saya di minggu-minggu lepas, sama ada dalam ucapan ataupun dalam slide yang diberikan, perlu diingatkan kurikulum di UiTM ni wajib. Pelajar semester 1 semua wajib kurikulum beruniform. Okey. Ingat, anda gagal saja kurikulum di UiTM, anda gagallah mendapat diploma ataupun ijazah anda. Okey, saya tak akan pergi lebih jauh, tapi jika anda hendak lebih mendalam, anda sila baca buku Darab Ksatria. Okey, seterusnya kepentingan kurikulum badan beruniform. Okey, please take note. Mungkin akan ada soalan dalam kuis lepas kelas ni. Okey, akan ada soalan. Okey, kurikulum badan beruniform ni sebenarnya adalah suatu yang telah diperkatakan daripada mula anda kelas kurikulum sampailah sekarang ni, menunjukkan betapa pentingnya kurikulum badan beruniform ni. Okey. Okey, sila rujuk buku Darab Ksatria 1.5 yang telah menyatakan pelibatan pelajar di setiap peringkat pendidikan, sama ada di sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi, di dalam kurikulum badan uniform akan menjadikan mereka lebih berdisiplin, boleh bekerjasama dalam satu kumpulan, berkeyakinan, meningkatkan tahap kepimpinan di samping menerapkan nilai-nilai patriotisme di kalangan mereka. Okey, pelibatan mereka juga boleh membantu mereka menanam minat dan seterusnya menyertai alam kerjaan di masa hadapan, terutama dalam jabatan atau organisasi beruniform.
Mungkin dengan join kurikulum badan uniform ni akan menarik minat anda pula. Mungkin ada yang antara anda ni akan jadi anggota tentera, anggota polis kan, anggota angkatan pertahanan awam, anggota bomber dan sebagainya kan. Seterusnya telah dinyatakan juga kawat kaki adalah perkara yang wajib dipelajari apabila seorang pelari itu terlibat dalam aktiviti kurikulum badan beruniform. Okey. Kawat kaki melambangkan nilai disiplin yang tinggi dan semangat kerjasama berpasukan. Perkara seperti ini adalah elemen penting yang perlu diterapkan kepada generasi baru. Okey. Sebut saja kurikulum beruniform, mesti dalam fikiran kita kawat kaki. Kalau kurikulum beruniform, tak kira anda masuk BBSM, masuk kembara dan sebagainya. Kalau tak tahu berkawat, tak tahu senang diri, tak tahu sedia, itu bukan namanya kurikulum beruniform kan. Simple one pun tak tahu, itu bukannya pelajar kurikulum beruniform. Sebagai pelajar kurikulum beruniform, anda kena tahu berkawat. Anda kena tahu berkawat. Okey, untuk bilangan 2, video kita sampai di sini. Selepas ni sila nonton klip video yang kami sertakan untuk pemahaman anda yang berlanjut. Sekian, terima kasih. When you sleep, the wall is your blanket. When you fight, the wall is your armor. The shield wall will never break formation as long as there is breath in your body. Remember these words. You will taste victory. Move the army out! Okey, kita dapat lihat bagaimana pergerakan tentera pada zaman dahulu, pada zaman Rom adalah melalui kawat kaki. Ini dikatakan adalah antara kawat kaki pertama di dunia yang dikenalkan oleh tentera Rom. Tujuan mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan kawat kaki supaya mereka mempamerkan disiplin yang tinggi dan mengerunkan pihak lawan. Dan taktik-taktik peperangan mereka mudah dilaksanakan melalui kawat kaki. Inilah asalnya kawat kaki pada zaman dahulu. Okey, seterusnya apa yang nak dipaparkan adalah contoh kawat goose step. Okey, untuk maklumat semua, contoh kawat goose step. Kawat ni biasanya diamalkan oleh negara-negara yang berfahaman komunis. Okey, dikenalkan oleh tentera Jerman, kemudian diperluaskan oleh tentera Rusia. Okey, seterusnya adalah kawat kaki Amerika Syarikat. Okey, kawat kaki yang dikenalkan oleh tentera Amerika Syarikat ini adalah seperti yang dipaparkan, tidak memerlukan lenggang tangan yang terlalu tinggi dan takkan kaki pun tidak terlalu padat. Okey, kawat kaki ni kelihatan bersahaja dan ini adalah imej yang dipaparkan oleh tentera Amerika Syarikat. Dan kawat kaki ini digunakan juga oleh beberapa negara yang pernah dijajah oleh Amerika Syarikat seperti negara Filipina. Okey, seterusnya kita dapat menyaksikan perbaisan secara bersama tentera British dan Regimen Askar Melayu Diraja. Perbaisan ini menggunakan pakaian istiadat negara masing-masing. Daripada video ini kita dapat lihat bahawa sememangnya kawat kaki yang digunakan negara kita adalah bersamaan dengan tentera British, di mana kita dapat lihat dalam video ni juga bahawa perbaisan atau perarakan perbaisan boleh dibuat secara bersama disebabkan kaedah atau latihan kawat kaki yang bersamaan antara kedua-dua buah negara. Okey, perbaisan menggunakan uniform istiadat nombor 1. Okey, daripada video ni kita dapat lihat bagaimana tentera British dan Malaysia boleh menjalani latihan secara bersama.